Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, menarik minat saya untuk kita bersama-sama mendengar amanat daripada YB Fadlina Siddiq ya sebagai menteri di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan banyak perkara yang menarik ya beliau utarakan dalam ucapannya ini. Tidak kurang juga ya berita baik untuk pelajar-pelajar khususnya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya mau kita bersama-sama ya sekali lagi untuk mendengar ucapan amanat daripada YB Fadlina Siddiq sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton dan juga amati ya ucapan YB Fadlina Siddiq ini. Semula, kemerosotan ini memang dijangkakan, namun yang menarik perhatian ialah negara yang berupaya meningkatkan pencapaian dalam keadaan ini. Dalam konteks Malaysia, bagi literasi matematik misalnya, hampir semua murid menunjukkan kemerosotan, namun murid berpencapaian tinggi merosot teruk sehingga 40.2 mata berbanding dengan murid berpencapaian rendah yang turut merosot dalam lingkungan 18.7 mata. Dalam konteks status sosioekonomi, pencapaian murid yang berkelebihan juga merosot lebih teruk untuk ketiga-tiga literasi matematik, saintifik dan bacaan berbanding dengan murid yang tidak berkelebihan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita selama ini menunggu keputusan PISA untuk membuat perubahan untuk menangani isu-isu yang terkait rapat dengan keciciran ini? Soalan ini tak ada dalam QR code, tapi saya tanya, adakah kita menunggu keputusan PISA untuk membuat perubahan itu? Tidak. Dan langkah-langkah itu telah pun kita kenal pasti sebaik sahaja pandemik berlalu, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat KPM, di peringkat JPN dan peringkat PPD kerana kalian telah memulakan satu perubahan dan memimpin satu perubahan pasca pandemik yang tidak pernah kita jangkakan bahawa perubahan itu sedang kita nikmati sedikit sebanyak hasilnya kerana iltizam dan komitmen kita untuk memastikan keciciran ini benar-benar kita tangani. Tahniah saya ucapkan kepada semua, khususnya kepada JPN dan PPD, pasukan-pasukan yang telah turun betul-betul ke akar umbi untuk menangani isu-isu keciciran ini dengan modul-modul termasuk peneguhan dan pemerkasaan pelan, modul-modul bimbingan untuk guru, termasuk juga kolaborasi yang cukup signifikan dengan NGO untuk mengatasi isu keciciran ini. Kita ada impian kita untuk melihat isu keciciran ini dapat kita tangani sepenuhnya, walaupun sudah ada negeri-negeri yang saya sifatkan sangat berjaya kerana sudah pun mencapai sifar cici. Jadi tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, seawal menerajui Kementerian Pendidikan ini, saya sudah sebut tentang reformasi pendidikan. Dan reformasi pendidikan ini memang tidak dapat kita elakkan dan harus menjadi komitmen besar kita kerana inilah dia yang kita selalu sebut dan harapkan ia terjadi dalam masa yang terdekat ini. Sebenarnya bukan masa yang terdekat. Sebenarnya the reform is now, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mesti dilaksanakan dengan segera. Kalaulah KPM ini kilang, tuan-tuan dan puan-puan, kilang percetakan, mudah untuk saya ya untuk mencetak apa yang saya mahukan. Saya mahukan guru digital 10,000 orang, saya cetak. Saya mahukan murid fasa digital, saya cetak 5 juta. Tetapi pendidikan tidak seperti kilang percetakan. Pendidikan ini adalah proses memanusiakan manusia, menginsankan insan. Jadi prosesnya mengambil masa ya, yang ada kalanya memerlukan banyak sentuhan manusiawi, pentadbirannya juga harus manusiawi, begitu juga dengan pendukung-pendukungnya juga harus manusiawi. Sebab itu soal reformasi ini harus disegerakan.
Tuan-tuan dan puan-puan, Dwi juga menyentuh tentang apa bila kita gagal membuat reformasi dalam ketika zaman yang diperlukan reformasi itu. Apa kata Dwi? Dwi kata, if we teach today's student as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. Kalau kita ajar murid hari ini benda semalam, kita telah mengambil ataupun telah merompak apa yang dinamakan sebagai keadaan mereka ataupun kemuliaan mereka ataupun karamah insaniah mereka yang besok. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kita harus melihat perkara yang berkaitan dengan reformasi ini sebagai bukan perkara yang teragak-agak. Jangan ada dalam jiwa kita ini perkara yang teragak-agak. Bila kita sebut islah itu, pembaharuan itu, ia harus disegerakan. Begitu juga dengan keinginan kita untuk sentiasa membuat perubahan-perubahan yang baik-baik ini. Apabila kehidupan saya berubah, tuan-tuan dan puan-puan, 360 darjah, anak saya yang bongsu, Yasmin Fadilah, menyebut kepada saya. Dia kata, don't worry, Mami. If you have a good heart, if you are a good person, you will always do the right thing. And it really touched my heart because saya tahu di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ini, there are so many good people with good hearts and will always do the right thing. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya membaca satu buku baru-baru ini tentang guru-guru Tamil, perjuangan guru-guru di SJKT. Dan salah seorang guru itu yang bernama Sokalingam Munusami menitipkan pesanan ini berkaitan dengan apabila kita telah pun membuat iltizam, membuat perancangan, ia harus diteruskan dengan apa cara sekalipun. When there is a will, there is a way. Izinkan saya menyebutnya dalam bahasa Tamil. Cikgu Tamil saya ada kat sini. Ada, okey. Siti Ranum, kai palakam, sentamilum, na palakam. Jadi kesimpulannya, when there is a will, there is a way. Tapi untuk penjelasan, tanya kepada ahli majlis penasihat. Baik. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada komitmen yang besar apabila kita membincangkan tentang reformasi pendidikan ini yang memerlukan komitmen semua, maka Jerayawara Zon Tengah akan bermula pada 27 Februari, Zon Utara pada April, Zon Selatan pada Mei, Zon Borneo Jun dan Zon Pantai Timur pada Julai. Jerayawara ini tentang pendidikan Malaysia, masa depan pendidikan Malaysia harus disertai oleh semua dan harus melibatkan partisipasi dan sumbangsaran semaksimum mungkin orang ataupun individu mahupun peneraju-peneraju pendidikan termasuk pemegang-pemegang taruh kita di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, 2023 juga menyaksikan kita telah melaksanakan pelbagai agenda perubahan-perubahan yang besar dalam konteks menumpukan kepada isu-isu yang kita fikirkan, yang kita rasakan cukup dekat dengan hati kita, yang selamanya menjadi isu utama dalam Kementerian Pendidikan ini. Tetapi kita berikan sedikit nafas-nafas baru dan pendekatan baru dan pengurusan tata kelola yang lebih kemas dan pastinya melihat terus output ataupun hasil daripada tata kelola yang baik itu dengan memberikan penumpuan-penumpuan kepada beberapa program-program serta projek-projek penting. Saya rakamkan ucapan tahniah kepada pasukan di bawah pimpinan Datuk KSU khususnya yang telah menerajui tata kelola kepimpinan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini dengan memastikan projek-projek ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan penuh komitmen yang tinggi untuk memastikan isu-isu infrastruktur ini dapat kita kerjakan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Adalah lewat sikit sakit, tapi ia tidak bermakna kita tidak committed pada
projek-projek ini. Untuk itu tuan-tuan dan puan, 966 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif telah siap sepenuhnya dengan hampir 80% adalah di Sabah dan Sarawak bagi tahun 2023. KPM juga telah memperuntukkan RM70,000 kepada semua sekolah kerajaan bagi projek naik taraf tanda sekolah dan penyelenggaraan kecil. Dan insya-Allah penyelenggaraan tandas ini bagi SBK akan bermula pada Mac 2024. Kita juga telah mengisytiharkan dosa besar dalam KPM iaitu buli, jenayah seksual dan perkauman dan mengeluarkan sejumlah garis panduan yang untuk membanteras salah laku buli dan gangguan seksual. Kita juga telah menguatkuasakan 7 langkah dalam mengurangkan beban tugas guru dan ini adalah perjuangan yang berterusan untuk memastikan dan melihat keseluruhan kepada kesejahteraan guru dan untuk itu kita telah pun melaksanakan pelantikan pengawas SPM dalam kalangan bukan guru. Begitu juga dengan melanjutkan masa mengisi kehadiran harian murid dan juga pemberian autonomi untuk menguruskan kandungan PDP dan pentaksiran berasaskan di SKP. Kita juga telah memulakan inisiatif mengadakan kelas akademik pada minggu pertama persekolahan dan digantikan dengan kelas pembentukan karakter dan suai kenal. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tahun terakhir saya akan menghantar anak saya yang bongsu darjah 1. Jadi saya adalah antara ibu yang akan menyaksikan kelas akademik pada minggu pertama persekolahan yang harus menumpukan kepada harap-harapnya yang terakhirlah ya, kepada bukan kelas akademik ya untuk aktiviti dan sebagainya. Dia ada satu perasaan yang luar biasa apabila menghantar anak untuk darjah 1 ni tuan-tuan perempuan ya. Jadi apabila menghantar anak untuk darjah 1 ni dia reflect kita ibu ni kan. Dia punya feeling tu lain ya dan kita tidak sama sekali ya akan memastikan apa saja jadual kita pada hari itu adalah untuk bersama dengan anak itu, bukannya dengan yang lain. Ya, jadi penting untuk kita memberikan sokongan bukan saja pada sekolah, bukan saja pada anak, tetapi pada keseluruhan ekosistem pendidikan bagi anak-anak yang memulakan pendidikan mereka untuk darjah 1. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini semua orang sedang, saya fikir warga maya sedang banyak saya lihat update sedang melihat kepada pemberian bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengira status sosioekonomi dan dengan implikasi kewangan sebanyak RM766 juta. Dah ambil dah duit? Dah ambil dah. Siapa yang ambil? Mak kaya? Mak. Okay. Baik, bapak sibuk kerja. Okay. Alhamdulillah, ya, ini antara perkara yang juga saya fikir kita sangat bahagia untuk melakukan dari segi pemberian bantuan awal persekolahan ini kerana ia melibatkan semua murid tanpa mengira status sosioekonomi ini dan penting juga untuk kita melihat soal bagaimana pastinya sumbangan ataupun pemberian RM150 ini memberikan kesan kepada setengah keluarga yang memang sangat memerlukan ia sebagai perbelanjaan persekolahan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah memperluaskan akses pendidikan kepada masyarakat pribumi, orang asli dan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen dengan pembinaan 10 buah sekolah model khas komprehensif K9 dan 2 buah sekolah model khas komprehensif 11 serta sekolah bimbingan jalinan kasih di Sekolah Kebangsaan SK Sembulan. Dalam konteks memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak sebanyak 6,270 buah prasekolah 6,270 buah sekolah di Malaysia menawarkan pendidikan prasekolah manakala sebanyak 24 buah prasekolah lagi ditawarkan di IPG. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga salah satu perkara yang ingin saya bagi tumpuan untuk 2024 ini berkaitan dengan peluasan prasekolah. Memandangkan prasekolah ini, anak-anak kita ini antara mereka yang akan memulakan kurikulum baru. Ya, kalau kurikulum kita 2027, mereka akan memulakan lebih awal pada tahun 2026. Jadi tumpuan kepada mereka ini juga harus diberikan kerana intervensi yang berlaku di peringkat prasekolah ini akan memberikan kesan yang cukup besar kepada pendidikan. Khususnya
untuk kita melihat soal literasi, untuk kita melihat soal bagaimana memastikan keperluan-keperluan mereka khususnya untuk kanak-kanak pendidikan khas dan terkait rapat dengan makanan tambahan yang juga pastinya memberikan kesan yang cukup signifikan dalam konteks menangani kemiskinan multidimensi khususnya kemiskinan malnutrisi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah melancarkan dasar pendidikan digital yang menjadi asas kepada inisiatif-inisiatif lain ke arah melahirkan generasi fasih digital dan pendigitalan pendidikan dalam ekosistem pendidikan negara. Ada yang tak boleh scan daripada tadi? Dan kita juga telah meletakkan rangka asas kurikulum 2027 yang saya sangat percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan laporan, libat urus dan juga sesi-sesi yang telah pun kita wacanakan sentiasa mendapat perhatian khususnya apabila membicarakan tentang kurikulum 2027. Kita juga telah memberikan kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana memakai pakaian baju sukan semasa cuaca panas. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, KPM telah memutuskan bagi sesi 2024, 2025 Mac ini Mac betul 2024, 2025 setelah sesi libat urus kita laksanakan dengan semua pihak, baik pihak industri baik pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan khususnya guru-guru, pentadbir dan juga wakil-wakil daripada komuniti. Maka untuk pakaian seragam sekolah 2024, 2025 ini diteruskan seperti berikut. 2 hari pakaian seragam, 2 hari pakaian sukan dan 1 hari pakaian co-curriculum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perinciannya akan kita susul tindak dengan surat kemudian untuk disebarluaskan kepada sekolah dan juga pastinya pada JPN. Ya. Sebenarnya pakai baju apa? Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya juga ada satu lagi perkara yang saya fikir sangat penting juga untuk kita maklumkan bahawa inisiatif reformasi pendidikan ini telah pun kita mulakan secara beransur-ansur. Dalam tidak sedar, kita pertamanya sedang mengembalikan takwim persekolahan ke bulan Januari dan barangkali inisiatif-inisiatif yang paling membahagiakan adalah, ini untuk saya lah, personally, secara peribadi saya sangat bahagia dengan inisiatif ini, iaitu penambahan pengambilan guru baharu yang sangat signifikan. Sehingga Disember 2023, KPM berjaya membuat penempatan seramai 18,792 orang guru baru bagi tahun 2023 dan insyaAllah akan bertambah lagi sebelum berakhir sesi penggal persekolahan 2023-2024. Saya rakamkan ucapan terima kasih kepada rakan baik kita, SPP, yang cukup memahami isu-isu yang sedang kita hadapi, yang cukup prihatin tentang keperluan-keperluan kita, yang cukup efektif, efisien apabila datang, berbincang dan membuat unjuran-unjuran bersama dengan kita. Jadi kita harap semoga maknanya segala inisiatif-inisiatif kita bersama SPP ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa, khususnya untuk kita bercakap dan memastikan bahawa isu pengambilan guru dan mengisi kekurangan guru ini dapat kita tangani dengan efektif. Jadi ini ada anjakan dan lonjakan yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan apabila kita berjaya mengisi sehingga Disember 2023 18,792 orang guru. Tuan-tuan dan puan-puan, Confucius ada menyebut bahawa Yo Chiao Wu Lei bermakna pendidikan ini seharusnya berlangsung dalam keadaan dan tanpa diskriminasi kepada siapa pun. Tidak harus ada kanak-kanak yang didiskriminasi kerana latar belakang atau apa sahaja jua alasan dan mesti mendapatkan
menjadikan pendidikan itu sebagai satu keperluan yang sangat penting. Lu Chiao Wu Lei. UNESCO mentakrifkan pendidikan inklusif sebagai a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners. Berdasarkan takrifan UNESCO ini jelas bahawa pendidikan merupakan hak setiap individu di sesebuah negara. Tidak wajar untuk mana-mana golongan dalam negara ini terpinggir daripada menerima pendidikan hanya kerana perbezaan status sosial dan kebolehan mereka. Dan inilah yang ditegaskan oleh Confucius, Lu Chiao Wu Lei. Dalam usaha untuk menggalakkan pendidikan, betul ke YBTM? Betul okay. Dalam usaha untuk menggalakkan pendidikan inklusif, fokus utama adalah untuk mengurangkan kadar keciciran dan memastikan akses pendidikan yang saksama. Dan untuk itu kita melihat kepada isu menoktahkan kemiskinan akses pendidikan ini sebagai salah satu daripada perkara yang harus kita sama-sama tangani. Tuan-tuan dan puan-puan, 2023 adalah refleksi yang sangat menginsafkan apabila saya diberikan peluang untuk turun ke semua jenis sekolah yang ada dan merasai sendiri bagaimana isu-isu pendidikan ini apabila kita bercakap tentang soal demografi yang berbeza, yang mencabar, dan itu mengingatkan saya kepada satu kisah nilai sebuah kelapa. Dalam satu perjalanan kami ke Pulau Beluru, Kelantan, demografi yang sangat mencabar merentas 14 gugusan pulau hanya untuk memastikan apakah isu-isu pendidikan dan akses pendidikan anak-anak ini harus sampai kepada komuniti. Dan di Pulau Beluru itulah saya saksikan bagaimana semua kes-kes klasik yang kita sebut sebagai kemiskinan multidimensi itu benar-benar berlaku di hadapan mata kami. Dan ketika itu kita membuat keputusan, maknanya sekolah ini harus diangkat sebahagian daripada model komprehensif K9, K11 kerana isu-isunya itu. Dan nilai sebuah kelapa ini mengingatkan saya kepada betul-betul kisah Pulau Beluru ini kerana pada tahun 2023 itulah buat pertama kalinya saya mendengar sebuah sekolah ibu bapanya membayar yuran PIBG dengan sebiji kelapa. Dan kelapa-kelapa ini akan dikumpulkan oleh guru besar dan dibawa ke pekan untuk dijual. Dan hasil daripada penjualan kelapa inilah digunakan untuk memakmurkan program-program dan juga aktiviti PIBG di sekolah di Pulau Beluru ini. Apa pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan? Pengajarannya cukup besar. Nilai sebiji kelapa itu. Nilai itulah yang memberikan nafas pendidikan, yang memberikan kepercayaan komuniti kepada KPM untuk meneruskan agenda pendidikan. Keinsafan itu tidak berhenti di Pulau Beluru sahaja. Kita menginsafi perjalanan-perjalanan kita, termasuk di Sabah dan Sarawak, menyaksikan sendiri bagaimana pendidikan itu berlangsung walau di mana saja ceruk anak kita berada dengan iltizam guru-guru kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks memastikan bahawa akses pendidikan ini kita tidak boleh dan harus menggunakan apa saja mekanisme yang kita ada untuk memastikan anak-anak kita harus terus bersekolah. 2 minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat sendiri bagaimana 4 beradik setahun tidak bersekolah. Dan kendala yang menyebabkan mereka tidak bersekolah hanyalah kerana bapa mereka sakit. Setahun
tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Anak gadis mereka tidak ada pilihan, melainkan hanya untuk tunggu masa dikahwinkan. Umurnya 13 tahun. Ya. Jadi, apakah kita harus melihat ia sebagai satu perkara yang bapa dia tak sekolahkan dia, bukan kerja kita? Tidak boleh. Dan untuk itu saya harus merakamkan ucapan terima kasih kepada PPD dan JPN yang mengambil inisiatif untuk memastikan keempat-empat anak ini bersekolah dengan pendekatan manusiawi dan pentadbiran manusiawi. Anak-anak ini telah pun memulakan persekolahan selepas setahun tercicir, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau inisiatif ini dapat kita sama-sama pastikan ada gerakan-gerakan yang efisien, efektif melihat kepada kehadiran anak-anak kita di sekolah, saya yakin PPD, JPN dan komuniti dapat membantu mengembalikan anak-anak kita ke sekolah. Jadi gerakan-gerakan kesedaran menoktahkan kemiskinan, akses pendidikan ini harus digerakkan oleh PPD dan JPN untuk memastikan tiada anak-anak kita yang tidak hadir ke sekolah, yang tidak dapat pendidikan, tercicir dalam sistem dan sebagainya. Dan gerakan ini harus dikerjakan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu amanat yang begitu padu sekali diberikan oleh YB Fadlina Siddiq sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini bahagian pertamanya, kita akan susulkan dengan bahagian kedua amanat ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Dan saya begitu tertarik sekali pengalaman dan juga inisiatif dan juga komitmen yang mahu diberikan oleh YB Menteri ini untuk mereformasikan sistem pendidikan di dalam negara kita. Satu usaha yang harus diberi pujian dan kita harap ianya dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Jadi terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruang komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian cerita pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.